aku yang beli. Cara kita makin lemah lembut. Kita pola Messi tak hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK dan kurikulum permata negara. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini digunakan bagi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Manakala kurikulum permata negara ini pula digunakan oleh kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Seterusnya ialah matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini bertujuan memperkembangkan potensi murid-murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep diri yang positif pada murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. Manakala bagi matlamat kurikulum permata negara, iaitu yang pertama, matlamat kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Seterusnya, kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai asas yang mulia, kerohanian yang mantap, kecergasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya ialah objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Yang pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat yang berada di Malaysia. Yang kelima pula, iaitu menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang kedelapan, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan yang terakhir, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Seterusnya ialah objektif kurikulum permata negara yang mempunyai 6, iaitu membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang berasas yang mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua iaitu membina kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga, membina kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup yang sihat. Kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Yang terakhir, membentuk kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mampan. Dan pembelajaran bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK, yang pertama ialah tunjang komunikasi. Komunikasi ini menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Manakala bagi murid yang sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, mereka mewajibkan mempelajari bahasa Cina dan bahasa Tamil.
Seterusnya ialah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang kerohanian, sikap dan nilai memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini juga mengandungi disiplin ilmu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam ini dipelajari oleh murid yang beragama Islam, manakala pendidikan moral akan dipelajari oleh murid yang bukan beragama Islam. Seterusnya ialah tunjang kemanusiaan. Tunjang kemanusiaan ini menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara, global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Yang keempat ialah tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri ini memberikan penekanan kepada perkembangan sosial emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Ia juga dapat memupuk kepimpinan dan siasat diri melalui aktiviti kurikulum, dan kurikulum juga ditekankan dalam tunjang ini. Yang kelima, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang perkembangan fizikal dan estetika ini menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kejayaan diri serta dapat memupuk daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini juga dapat melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Terakhir ialah tunjang sains dan teknologi. Tunjang sains dan teknologi memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang ditekan dalam tunjang ini ialah sains awal dan matematik awal. Seterusnya, kita akan beralih kepada bidang pembelajaran bagi kurikulum permata negara. Bagi kurikulum permata negara, ia juga mempunyai 6 perkembangan. Perkembangan yang pertama itu perkembangan sains, sosial emosi dan kerohanian. Perkembangan ini memfokuskan tentang pembentukan sosial, kemahiran sosial interpersonal dan intrapersonal, seterusnya kerohanian kanak-kanak. Dalam perkembangan ini, ia dapat membina hubungan baik kanak-kanak dengan ibu bapa, dan kita juga dapat memastikan murid-murid dapat menghormati budaya dan agama kanak-kanak tersebut. Seterusnya ialah perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Perkembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi kanak-kanak. Ia penting untuk dapat membina kemahiran sosial dan intelek kanak-kanak. Ia juga sebagai alat untuk berfikir. Penguasaan bahasa membolehkan kanak-kanak berfikir dengan lebih cepat. Objektif pembelajaran bidang ini ialah untuk membina kebolehan bertutur, bersoal jawab, awal baca, awal tulis dan menanam minat membaca sebagai langkah-langkah awal ke arah pembudayaan ilmu dalam kanak-kanak. Antara aktiviti yang boleh dilakukan dalam perkembangan ini ialah membaca, bercerita, menyanyi, berzikir dan berdoa, aktiviti sudut bacaan dan aktiviti tulisan. Terusnya ialah perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Perkembangan ini untuk meningkatkan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Ianya mempunyai konsep asas matematik melalui mengenali, membanding, menganggar, menyusun dan membentuk bentuk. Kemahiran awal matematik ini merangkumi konsep-konsep asas yang melandaskan pengetahuan dan kemahiran matematik seperti konsep bentuk, ruang, kedudukan, saiz, susunan, urutan dan ukuran, kuantiti, awal nombor dan operasi nombor, jarak dan masa. Seterusnya ialah perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Dalam perkembangan ini, kanak-kanak akan mempelajari 5 diri, iaitu diri melihat melalui mata, diri sentuhan melalui kulit, diri menghidung melalui hidung dan diri merasa melalui lidah, dan akhir sekali diri yang mendengar melalui telinga. Dalam pembelajaran dunia persekitaran pula, kanak-kanak akan mempelajari alam hidupan seperti tumbuhan, haiwan, serangga. Seterusnya, alam bahan seperti bayu, kayu dan tanah. Yang ketiga, seperti alam fizikal seperti kejadian alam, sains bentuk. Yang keempat, alam semesta seperti bukit, gunung, laut dan sungai. Objektif pembelajaran ini ialah untuk membina kemahiran penggunaan diri secara menyeluruh dan membina pemahaman tentang alam bahan dan membina kepekaan dalam kesedaran tentang kewujudan alam semesta.
perkembangan yang kelima pula ialah perkembangan fizikal dan psikomotor. Perkembangan ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran fizikal dan psikomotor kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun untuk membolehkan mereka mengawal anggota tubuh badan dengan berkesan. Kemahiran fizikal ini merangkumi pertumbuhan dan pembesaran tubuh badan kanak-kanak, kekuatan dan kecergasan dalam menjalankan aktiviti pembelajaran permata. Bagi kemahiran psikomotor pula, melibatkan pengukuhan dan kemahiran menggunakan motor kasar dan motor halus. Seterusnya, koordinasi diri, penglihatan dan tangan untuk mengawal anggota badan dan mengurus diri. Bagi bidang fizikal pula, ia menumpukan tentang perkembangan psikomotor yang mempunyai 3, iaitu kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus dan koordinasi mata, tangan dan kaki. Perkembangan kemahiran motor kasar merupakan kebolehan kanak-kanak menggunakan otot-otot besar pada anggota badannya, manakala perkembangan kemahiran motor halus pula mendefinisikan sebagai pembolehan kanak-kanak memanipulasi objek yang kecil. Bagi koordinasi mata, tangan dan kaki, ia membolehkan kebolehan motor halus untuk berfungsi dengan baik bergantung kepada penglihatan kanak-kanak yang tepat. Kanak-kanak perlu melihat dengan tepat ke arah objek atau garisan yang hendak digunting pada otot-otot jari untuk dapat mengawal guntingan tersebut supaya tidak terkeluar pada garisan yang hendak digunting. Terakhir ialah pengembangan kreativiti dan estetika. Matlamat perkembangan ini ialah bermatlamatkan mengembangkan keupayaan mereka berimajinasi dan memproses maklumat, bahan dan sumber untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Bidang kreativiti dan estetika ini merangkumi seperti seni lukisan, capan, kraf tangan, kolaj, seni muzik, nyanyian, sajak, tarian, lakonan, drama dan permainan imajinatif dan penghayatan keindahan. Itulah beberapa komponen yang saya dapat membezakan tentang kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata negara yang boleh saya bezakan. Sekian, terima kasih. Last night kita pakai baju yang mebel